Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya Siti Hajar Murshidah binti Muhammad Yusof daripada kelas IC 2201A dengan nombor identiti 2021-106351 ingin membicarakan atau ingin membentangkan mengenai subjek akidah Islamiah. Selamat menonton video ini. Ini adalah video yang mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama mengenai tugasan satu dan bahagian yang kedua mengenai tugasan yang kedua. Bahagian pertama ini saya akan ceritakan mengenai alamat akhirat menurut pandangan agama dunia. Dan agama dunia yang dipilih oleh kumpulan saya adalah Zoroastrianism. Dan khusus bagi kajian saya mengenai neraka Zoroaster. Pertama sekali, ada beberapa term yang terdapat dalam agama ini. Yang pertama Zoroastrianism, dan yang kedua Zoroaster, dan yang ketiga adalah Zoroastrian. Zoroaster dan Zoroastrianism merupakan panggilan bagi agama ini. Manakala Zoroastrian ada pendapat dari riwayat yang menceritakan mengenai bahawa gelaran panggilan Zoroastrian ini adalah gelaran bagi Nabi Zarathustra, iaitu yang membawa agama ini, yang perkenalkan agama ini. Dan ada mengatakan bahawa Zoroastrian ini adalah pengikut agama Zoroaster. Okey, kita mulakan. Ikuti kita punya konten bagi slide. Dalam video ini akan ada konsep neraka, mungkin gambaran umum, kewujudan jabatan penghuni neraka, perkara atau punca terjerumus ke neraka, hukuman yang terdapat dalam neraka dan macam-macam lagi lah. Okey, pengenalan. Okay. Seperti yang kita tahu, alamat akhirat tu merupakan tanda-tanda kiamat kan? Kiamat tu apa? Hari kebangkitan. So, kajian ni secara menyeluruhnya. Kajian ni pasal syurga, neraka, kematian, pasal eskatologi lah. Unsur-unsur eskatologi. Dan neraka bagi Zoroastrian ni adalah tempat penghukuman sementara, tidak kekal. Manakala Islam kekal. So, bila mana pendosa tu, yang buat dosa tu dah habis hukuman dia akan masuk syurga. Dan ia merupakan pengadilan yang kedua dalam agama ni. Yang kata pengadilan pertama saat kematian dan pengadilan kedua saat sama ada kau masuk syurga ataupun kau masuk neraka. Okay. Seterusnya konsep neraka Dozek. Neraka Dozek ni merupakan tempat penghukuman manusia walaupun dia buat dosa tu sekecil-kecil kejahatan. Dekat dalam neraka ni dia terdapat lapisan yang paling panas dan paling sejuk. Dia mengatakan bahawa tempat ni paling, ada yang mengatakan bahawa tempat ni paling busuk dalam dunia berdasarkan pengembara syurga dan neraka. Okay, terdapat 3 tingkat asas, 4 sebenarnya. Pahlavi Dusmat, Pahlavi Dusus dan Pahlavi Dupas. Dan juga satu lagi iaitu darkness. The worst darkness, existence darkness. Alright. Seterusnya, nak tahu sebenarnya api neraka kat neraka tu bagi agama ni, diorang kata bukan sebagai hukuman, tapi sebagai simbolik tempat menghukum. Manakala yang penghukum tu adalah yang haba daripada api itu tersebut. Alice Keturner kata dia menggambarkan adanya sungai, jambatan, gunung, ganang dan sebagainya. Saya tak jauh. Neraka ni tak jauh di dasar jambatan, di bawah jambatan Simbat. Orang-orang yang buat dosa ni, bila lalu di jambatan Simbat tu, dia akan jatuh ke dalam api volkano yang amat marak. Lepas tu, terletaknya neraka ni pada hujung puncak utara Gunung Elbrus ataupun Gunung Namaban. Neraka ni sempit dan penuh dengan krastar. Krastar tu apa? Sekejap lagi kita cerita ya. So ada tempat yang paling sejuk, bukan sebagai aircon tapi sebagai penyiksaan tubuh badan diorang. So kewujudan jambatan Simbat ni macam dalam Islam diorang kata titian sirat. Tapi jambatannya ada 2 keadaan, 2 hala tuju, yang mana satu ke syurga, satu ke neraka. Yang ke syurga jalan dia lebar, sangat lebar. Dan dia akan ditarik, orang-orang yang baik ni akan ditarik oleh 2 malaikat, iaitu Surawisya dan Atar, masuk ke syurga. Tapi untuk si pendosa ni, diorang akan ditembak anak panah tu
dan akan melalui jalan-jalan yang sangat nipis, senipis pisau cukur. Tajam tu. Jatuh lah. Jatuh masuk api volkano. Lepas tu ada yang kata jabatan sifat ni sama dengan titian sirot. Gray LH yang kata. Dalam elemen Zoroastrian dalam eskatologi Muhammadin. Okey, seterusnya penghuni neraka. Ada 3 yang dapat dikaji, iaitu craft star. Craft star ni apa? Dah sebut tadi, craft star adalah sesuatu benda yang ada di bawah jambatan simbat. So, craft star ni adalah haiwan yang sangat jahat dan sangat buas. Juga disebut oleh, dipanggil Death. Death ni apa? Iblis. Ini terdapat dalam buku AAWN. Buku apa? Ardabairaf 28, 1 hingga 6. Maksud dia merupakan ciptaan yang merosakkan. Keduanya, Ahrimanian. Penghuni Ahrimanian ni ketua di Ahriman. So, Ahrimanian ni adalah ular, kalajengking. Dia merupakan penghukum bagi si pendosa. Juga disebutkan dalam buku Ardabairaf ni, ada seorang lelaki dihukum disebabkan dosa liwat. So, dihukum ular tu masuk dalam kemaluan dia dan keluar melalui mulut dan ulang sampai tamat dia punya, habis dia punya dosa. Sampai mana dosa dia, sampai situlah tamat. Sampai situlah hukuman dia. Dan yang ketiga, yang paling memang kena wajib ada lah dalam neraka ni, penghuni yang wajib ada dalam neraka ni, iaitu dosa. Salah. Pendosa. Pendosa ni, dia sebab masuk neraka ni sebab kena hukum. Jatuhnya pendosa ni ke neraka dengan kepala dalam keadaan terjunam. Nampak penerjun pandai renong tu. Dia terjun dalam air, kepala kan. Macam tu lah. Tapi dalam air sedap sikit. Ni dalam neraka. Api volkano apa. Seterusnya, punca terjerumus ke dalam neraka. Ni sebab-sebab jahat lah. Kau buat jahat, kau masuk neraka. Kau buat jahat, kau masuk neraka. Jahat mana, banyak mana, sikit mana pun, kau tetap masuk neraka sebab nak hukum berdasarkan apa yang kau buat. Liwat, bunuh bayi, zina dan lain-lain. Dah cakap tadi, dosa ni dihukum ikut tingkat. Ada yang mengatakan terdapat tingkat-tingkat lain. Tapi tingkat asas yang menurut kajian ni lah, ada Pahlavi Dusmat, Pahlavi Dusus, Pahlavi Dusvars dan Worst Existence of Darkness. Dihukum mengikut perbuatan, pemikiran dan juga perkataan. Word existence ni macam tarikh umum, hukuman umum. So, hukuman yang terdapat dalam neraka. Contohlah, korang boleh tengok dekat dalam jadual ni. Dan hukuman ni salah satu nak sebut kat sini pasal menghina, mencemooh suami, mengumpat, berdusta, rebah, macam-macam. So, hukuman susuk tubuh yang akan dihukum adalah badan tu digantung sementara lidah. Sebab apa? Lidah ni mencemooh tadi, menghina, mengumpat. Lidah ni akan sentiasa tarik keluar. Sakit sangat. Kau tarik sikit pun dah. Tak tahu lah macam mana. Tapi dahsyatnya. So, seterusnya peranan pengikut Zoroaster untuk elak neraka. Kau nak elak neraka, mesti kau tak nak buat jahat kan? So, tak nak, salah. Kau tak nak masuk neraka, mesti kau kena buat baik. So, jauhlah umpatan, taat suami, buat apa yang patut, buat yang baik. Seterusnya, perbandingan konsep neraka dan Zoroaster. Umumnya, agama ni dibawa oleh Nabi. Kedua-dua agama, iaitu agama Islam dan agama Zoroaster. Zoroaster ni, Nabi dia Nabi Zarathustra. Islam, Nabi Muhammad SAW. Laluan dia, Zoroaster ni jambatan sifat seperti yang kata tadi. Dan kalau Islam, dalam Islam titian sirat. Hukuman neraka, Zoroaster, hukuman gantung. Dalam Islam hukuman je tak tertentu, tak ditentukan nama gantung. Lepas tu laluan, kalau jambatan sifat tu dia ada 2 haluan. Tapi dalam Islam ada sehala je menuju ke syurga. Yang lain dah masuk neraka. Seterusnya mitos. Mitos neraka Zoroaster. Diorang pun ada mitos gak. Tapi bagi kita, diorang, benda tu semua mitos. Bagi diorang, dia ada mitos sendiri. Faham tak? Okay, mitos diorang, yang pertama adalah syaitan. Diorang kata syaitan ni asal dia daripada syurga. Tapi disebabkan dia tidak taat, dia jatuh. Dia tidak taat kepada siapa tu? Taat kepada pemerintah. Pemerintah siapa tu? Pencipta alam. Diorang kata lah, jatuh ke neraka selepas daripada syurga, selepas turun daripada syurga. Ini dikatakan oleh Jeffrey Burton Russell dalam buku Satan 1981. Syaitan ni dia jatuh dan diletakkan di neraka paling bawah. Dan hukuman di sana dikhususkan untuk dewasa dan remaja saja. Kalau dalam Islam,
Semua peringkat umur tak kira, tapi yang membuat dosa, kecuali yang belum akil baligh. Betul tak? Wildan lah nama lah. Lepas tu dilakukan pada anggota yang berdosa saja. Tapi ada kadang-kadang ada hukuman dalam buku Al-Dawairah tu, anggota yang lain pun terlibat sekali. So hukuman gantung neraka ni sebenarnya berasal daripada Empayar Parsi Syria. Katanya lah, mitos. Itu sahaja mitos-mitosnya dan neraka. Banyaknya neraka. Neraka mengenai neraka Zoroaster. Jadi sebagai penganut yang beriman dan bertanggungjawab, seorang Zoroastrian perlu mengamalkan setiap perlakuan baik agar tidak terjerumus ke dalam lembah neraka. Jumpa part 2. Hai, jumpa lagi di bahagian yang kedua video ini, iaitu pasal ulasan artikel. Artikel ini bertajuk Zoroastrian Influence upon Jewish Afterlife, How Punishment in Al-Dawairah and Medieval Visionary Midrashim. Kebanyakan ada cerita pasal ni tau. Sebenarnya dia cerita pasal dua agama, iaitu Yahudi dan juga Zoroaster. Artikel ni dia keluaran 2010, ditulis pada tahun 2010 dan dikeluarkan pada tahun 2011. Dia dikaji pasal eskatologi lah, unsur-unsur eskatologi kebanyakannya. Dan karya ni sebenarnya karya kedoktoran. Maksudnya si penulis ni dia masa nak ambil masa peringkat ijazah kedoktoran, PhD. Dia tulis artikel ni dalam bidang teologi sebenarnya. Okey, bibliografi dia tahu artikel penulis Al-Apinis, asal penerbit Universiti Latvitas 2011, tahun cetakan muka surat 200, tak banyak pun. Lepas tu ni adalah gambar dia, ni Al-Apinis pakai spek. Ni ambil dekat Facebook tau, dia tak terkenal mana pun. Sebelum ni, kalau ikut sebelum ni ada artikel pernah buat, sebelum buat artikel ni ada buat satu artikel ni, tapi sebab penulis dia tak terkenal dan tak ada apa-apa info, so saya patut tukar. Dan inilah artikelnya. So Al-Apinis ni siapa? Dia adalah penulis, pelajar kedoktoran, pensyarah dan di Fakulti Teologi. Dia dan dia juga sebagai pengarah eksekutif di Pusat Pengajian Yahudi di Universiti Latvia. Pendidikan dia melancong merata tempat. Dia pernah sekolah di Paideia, sekolah swasta di Atlanta, Georgia. Ini daripada Facebook dia tahu. Lepas tu dia minat sangat dalam bidang teologi. Dia pernah sekali tu pada tahun 2001 tu dia masuk Perhimpunan International Sephers 2001 dekat Israel. Gila apa ya saya. Dia suka melancong sebab dia nak tahu bidang apa-apa yang pasal minat dia, eskatologi, teologi. Pemikiran dia suka buat sesuatu pasal berteraskan sejarah perbandingan agama dan unsur kemanusiaan. Pasal eskatologi. Lepas tu komentar tak best pun komen ni. Sebab dia kalau komen ringkasan buku dia ceritakan unsur eskatologi. Buku dia ni ada 6 bahagian tau. Terbagi 6 bahagian bertopik 6 bahagian. Bahagian pertama pasal Yahudi, bahagian yang kedua pasal Zoroaster. Yang pertama tu menurut Midrashim tadi, Visionary Midrashim. Bahagian kedua pengajian mengenai hubungan tradisi Zoroastrian dan penganut lain. Ketiga pasal hukuman pada dalam eskatologi. Eskatologi kitab-kitab agama Zoroaster. Bahagian keempat dia menggambarkan pengembaraan dalam buku Al-Dawairah yang cerita tadi dekat bahagian 1. Dia gambarkan pengembaraan pengembara syurga neraka tu. Bahagian kelima dia mengarang. Dia menjawab persoalan lah. Ada persoalan mengenai kajian dia buat ni benar ataupun tidak. Dan yang terakhir dia tulislah pembandingan riwayat-riwayat beberapa agama, Zoroaster, Yahudi, Kristian, Islam. Paling banyak Islam lah. Lepas tu isu yang dibawa tu pasal eskatologi lah. Nak ulang banyak kali berapa? Eskatologi dia bangkitkan isu untuk menjawab bagaimana untuk membuktikan kesahihan kajian dia. Dia katalah ada mitos bahawa
hukuman yang terdapat di Zoroaster tu, neraka Zoroaster, berasal daripada Empayar Parsi Syria. Lepas tu dia membandingkan agama. Isu yang menarik. Apa yang menarik dalam artikel ni? Jadi 6 bahagian kan. Lepas tu isu yang menarik tu ada bahagian keempat, iaitu berkaitan dengan unsur neraka dalam agama Zoroaster. Dia menuliskan gambaran tu. Gambaran tu macam real gila tau. So korang kena baca dan kena tengok. Baca. Walaupun benda ni sebenarnya mitos dan seleweng. Mungkin banyak seleweng lah. Agama, saya tak tahu, berdasarkan artikel ni lah. Dan kajian yang dibuat. Lepas tu, dia cerita pasal gunung. Dah sebut pada bahagian 1 tadi. Seterusnya pasal kekuatan kelemahan, sumbangan. Dia best tau, sebab dia sumbang banyak info kepada masyarakat yang baca dia. Baca artikel ni. So, kelemahan dia, masalahnya, ada certain tempat yang orang tak faham. So, janganlah macam tu. Kekuatan dia, tak ingat lah. So, kelemahan dia, dan dia banyak macam kejap ni, kejap tu. Macam, gitulah. Lepas tu seterusnya, ulasan, tak apalah, dah ulas tadi. Impak. So, info-info dalam artikel ni memberi impak pada saya. Sebab sebenarnya ada juga agama yang lain yang berkaitan, yang ada kaitan dengan unsur eskatologi. Dan ada persamaan sebenarnya. Baru tahu. Macam tu. Lepas tu maklumat baru. Tadi lah maklumat baru. Sebenarnya baru tahu yang neraka dia orang ni ada tempat balik sejuk. Tapi sebenarnya tempat sejuk tu bukan sebagai aircon, tapi untuk menyiksakan lagi badan dia orang. Itu saja daripada saya. Harap ditambah baiklah apa yang kurang. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum.